Sekali lagi, wala apa? ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من Adl. Al-adlu. Al-adlu adalah pihak ketiga yang diwakilkan untuk menguruskan marhun. Dipilih pihak yang ketiga, tidak diurus langsung oleh murtahin. Maka pihak yang ketiga ini hendaklah bertindak mengikut maslahat. Bila disebut saja bertindak mengikut maslahat, iaitu yang menguntungkan. Lalu dia tidak boleh menjual barang itu dengan harga yang rendah, kerana ia bertentangan dengan maslahat. Yang pertama maslahat murtahin, yang kedua maslahat rahin. Maka dia perlu pastikan paling kurang barang itu dijual dengan thaman misil. Kerana kalau dapat dijual dengan lebih daripada thaman misil, itu untung. Cuma perlu dilihat juga, kalaulah diletakkan harga itu melebihi thaman misil, menyebabkan kurang daya tarikan pada barang tersebut, maka dia perlu elakkan. Tak semestinya meletakkan harga lebih daripada thaman misil itu bagus, afdal. Kerana terkadang dia menyebabkan tiada pembeli pada barang itu, sedangkan kita mahu menjualnya kan. Macam thaman misil. Dan hendaklah dijual secara tunai. Kamu akan dapati syarat-syarat ni berulang-ulang bagi mereka yang menguruskan harta orang lain ataupun menguruskan harta bersama. Masalah qira' nanti sama. Bila menguruskan harta orang, perlu mematikan maslahat dan mengurangkan risiko. Menjual secara hutang adalah menjual secara berisiko. Hutang berisiko lah. Barang dah serah, duit belum dapat, kemudian pembeli itu melarikan diri, menghilangkan diri kan. Lagi halan, kemudian dan jual dengan mata wang tempatan. Begitu sekali diminta supaya memastikan jualan itu menepati maslahat dan keuntungan. Kalau didapati ada orang yang menawarkan harga yang lebih baik, walaupun kita sudah menjualnya tetapi masih dalam tempoh khiyar, maka hendaklah kita membatalkan jualan kepada pihak pertama dan menjual kepada pihak yang kedua. Faham? Tapi dengan syarat belum selesailah proses tu. Kalau selesai tak boleh tarik balik. Fa in zada, itu syarat dia. Kalau selepas selesainya khiyar, akad sudah lazim, tidak sah mengenselkannya. Faham? Falyafsakh, wajib tu, waliyabi' kepada dia. Dan dalam keadaan ini dia tidak dikira al-bai' ala bai' akhi. Faham? Kerana apa? Kerana di sini dia pihak ketiga, dia bukan jual barang dia sendiri. Jadi kena bezakan seorang yang menjual barang sendiri dengan menjual barang orang lain. Jual sendiri ikut dia nak bagi percuma, tak apa. Barang dia. Tapi kalau jual barang orang lain, perlu mengikut pertama yang disyaratkan oleh pihak penjual, pihak pemilik. Yang kedua, perlu memastikan maslahat. Ribtah. Seterusnya, ini wa mu'natul marhuni 'ala ar-rahini. Qas. Ini yang mungkin boleh dijadikan ibarat tentang ar-rahnu, exchange yang dibuat sekarang ni. Mereka mengambil keuntungan daripada ujrah, dipanggil ujrah simpan, upah simpan. Memang rahin perlu menanggung kos penyimpanan barang tu kan.
Tetapi cara meletakkan harga itulah yang menjadi kemusykilan, yang dibangkitkan kemusykilan dalam masalah upah simpan yang dilakukan sekarang. Kos penyelenggaraan barang marhun ditanggung oleh rahim, barang dia. Maksudnya dia perlu tinggalkan sekali dengan duit untuk makanan hamba itu misalnya. Dia perlu tinggalkan sekali dengan duit makanan binatang kalau marhun itu binatang. Dia perlu tanggung semua sekali. Kalaulah penjagaannya ataupun penyelenggaraannya, maintenance-nya memerlukan kos, maka rahim tanggung, bukan murtahin tanggung. Kemudian ويجبر عليها لحق المرتهن على الصديق. dan dijabarkan, dia boleh meminta arahan mahkamah supaya rahin mengeluarkan kos tersebut kalau dia enggan. Sebab apa? Kalau barang itu jenis perlu penyelenggaraan, kalau tidak diselenggara, nilai dia jatuh ataupun dia rosak. Kalau barang itu rosak, tidak tercapailah objektif daripada gadai, maka terjejas maslahat murtahin. Maka dia boleh dipaksa. Siapa yang akan paksa dia? Hakim, qadhi, supaya dia mengeluarkan tanggungan kos tadi. Yujbar, faham? Limaslahati murtahin. Kalau dia tak ada kaitan dengan orang, terpulang pada dia. Tapi kalau sudah mempunyai kaitan dengan orang lain, maka dia harus bersikap bertanggungjawab. Kemudian ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كقصد وإجابة. Ketika barang berada di tangan murtahin, wala yumna'ur rahin, tidak boleh dihalang rahin untuk akses kepada barang dia. Akses maksudnya pergi kat barang dia untuk menyelenggaranya. Dia kata saya nak datang ni, tengok hamba saya nak bekam dia, contohnya nak hantar orang bekam. Dia tak boleh halang lah pembekam tu datang, murtahin. Bekam ni bagi sihat, contohnya apa? Bekam lagi fasad, al-fasdu, bekam badan. Lagi hantar doktor cek kesihatan dia, dia sendiri ke ataupun wakil dia ke. Kemudian وهو أمانة في يد المرتهن. dan seumpamanya lah, apa sahaja yang bersifat perkara-perkara yang boleh memaintainkan dia, tidaklah boleh dihalang. Dia ada hak untuk akses kepada barang dia. Bukan dipegang barang tu langsung, tak boleh. Hendak dilihat kan. Dia ada undang-undang dia. Barang-barang rampasan. Barang rampasan. Contohnya barang rampasan kan. Dalam kes rampasan barang-barang berharga bekas Perdana Menteri lah, contoh kes kan. Jadi barang tu banyak, beg tangan dan seumpamanya. Dia ada undang-undang tu. Dia ada undang-undang rampasan. Sebab barang itu masih bersifat rampasan, belum diputuskan status barang. Dia baru dipanggil disita. Dia proses kalau berjaya, barulah dibuat perlucutan hak. Kalau lucut hak, maknanya sudah bukan milik orang yang dirampas, dia milik kerajaan. Jadi barang tu dah 2 tahun dah, lama dah. Kalau dibiarkan lama-lama barang tu rosak. Jadi ada undang-undang untuk menjaga barang tu. Dan memang dah ada rosak pun. Dah ada rosak barang. Dia ada proses dia. Maksudnya barang itu kalau nak bilang, nak kira, itu hukum hakam rampas lah. Hendaklah dikira di hadapan pemilik.
dan dia dibenarkan akses, dia itu pihak yang dirampas daripadanya memohon mahkamah untuk dibenarkan untuk tengok barang, akses pergi kepada barang tu untuk tengok, untuk pastikan. Dia adalah dalam sivil pun ada undang-undang membenarkan untuk akses pada barang sendiri. Kemudian وهو أمانة في يد المرتهن. setelah itu kita bincangkan pula marhun selama mana berada di tangan murtahin, kebertanggungjawaban dia itu jenis apa? Jenis amanah ke ataupun jenis dhaman? Ini selalu diulang dan sangat penting untuk diketahui. Dan saya dah jelaskan mengapa kita perlu pastikan yad itu apa, yad jenis apa, untuk mudah membuat tuntutan kelak. Orang yang yadnya amanah, dia punya kadar kebertanggungjawaban lebih rendah berbanding kalau dhaman. Faham? Kalau yadnya dhaman, sebarang kerosakan, kemusnahan yang berlaku pada barang di bawah yadnya perlu ditanggung oleh dia, walaupun ia berlaku tanpa kecuaian. Adapun kalau yad amanah, ditanggung ganti ruginya sekiranya ada unsur, ada elemen apa, kecuaian. Maka marhun ini ya apa? وهو أمانة Wa huwa al-marhunu. Marhun itu adalah amanah. في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شيء من دينه. Talaf. Bila disebut talaf itu dia merujuk pada lawan itlaf. Bila disebut talaf itu ia bermaksud afat samawiyah yang tiada unsur pemusnahan dibuat oleh pihak siapa? Pihak murtahin. Jadi oleh kerana ia dia amanah, dengan rosaknya ataupun musnahnya barang gadaian, hutang tidak berkurangan. Faham? Dia tak boleh kata oleh kerana barang saya rosak kamu perlu mengurangkan hutang saya. Tak. Hutang kekal. Walaupun marhun itu telah musnah sekalipun. Kerana apa? Tadilah kembali kepada yad rahin itu, yad murtahin itu yad amanah. Kalau kita kata dengan sebab musnahnya barang ditolak hutang, itu maksudnya murtahin tanggung. Sedangkan kita kata yadnya adalah yad amanah. وحكم الفاسد المنقول حكم صحيحها في الضمان. Okey. لو شرط Sekali lagi baca ibarat dia. وحكم فاسد المنقول حكم صحيحها في الضمان. Baca syarah. وعدمه فالمقبول ببيع فاسد مقبول وبهبة فاسدة غير مقبول. Lagi. Ini satu kaedah. Apa sebutan kaedah dia? Hukum. Dia akad ni dia ada akad yang sah, akad yang fasid. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, ihtimam untuk terangkan, bahkan dalam Minhaj pun sama. Bila akad dibuat dan akad itu rupa-rupanya dibuat dalam keadaan tidak menepati syarat, maka akad itu dipanggil fasid. Namun akad itu telah berlaku pun, dia telah buat akad mudharabah contohnya dengan A, dia tidak tahu sebenarnya perjanjian yang mereka buat tu ada perkara-perkara yang sebenarnya menyebabkan akad itu fasid. 2 tahun telah berlalu. Apabila akad itu fasid, jadi bagaimana kita nak selesaikan dia? Kerja berjalan, untung dah ada, tapi akad itu fasid. Bila akad itu fasid, seolah-olah mudharabah tak berlaku. Okey, kalau mudharabah tak berlaku, adakah maknanya pihak pengusaha tidak mendapat apa-apa daripada usaha dia? Maka diterangkan dalam kitab.
Walaupun dia fasid, tapi kita tahu cara nak menyelesaikan akad-akad yang fasid. Benda yang dah berlaku. Faham? Kalau contohnya jual beli fasid, rupa-rupanya jual beli itu syarat-syarat yang ditetapkan itu fasid. Jadi apa perlu dibuat? Satu sebelum dibuat akad, satu selepas buat akad. Jadi dua-dua masalah itu akan muncul kan? Kalau sebelum dia nak mulakan akad, dia bentangkan agreement, kita kata ini tak sah, mudahlah, batalkan, potong yang syarat-syarat tersebut, perbaiki dan mulakan akad dengan yang sah. Itu satu masalah. Satu lagi masalah, dia dah buat dah. Contohnya syarikat dengan akad yang fasid, mudharabah dengan akad yang fasid, gadai dengan akad yang fasid. Dah buat dah. Jadi setelah itu macam mana? Tak apalah, yang kat depan tu kita baiki yang dah buat tu. Yang dah buat tu macam mana? Maka ada penjelasan dia dalam kitab. Itu pun perkara yang perlu diketahui tu. Jadi ini antara kaedah dalam menguruskan akad yang fasid. Dia kata apa? Wa fasidul uqudi dalam bab dhaman. Dalam bab dhaman ataupun tidak dhaman, dhaman wa adamuhu kan? Syarah wa adamihi. Jadi dhaman ataupun tidak dhaman itu tidak ada beza antara akad sahih dengan akad fasid. Faham? Tak ada beza apa? Di antara akad sahih dengan akad fasid. Maksudnya apa? Maksudnya, kalaulah akad itu, kalau dia sahih, ya dia tu ya dhaman kan, maka kalau dia fasid pun dhaman. Kalaulah dia adalah ya amanah, maka dia adalah amanah. Itu maksudnya, walaupun fasid. Seterusnya, ini ada satu akad, satu produk perbankan dipanggil apa? Al-ijaratu al-muntahiyatu bit-tamlik. Dia ada pelbagai kan, bila buat pembiayaan kereta tu, dia ada BBA. BBA tu maksudnya bai' bi thaman ajil. Dalam agreement dengan bank tulis BBA, dah jadi istilah. Maksudnya bai' bi thaman ajil ataupun at-taqsid, bai' bi taqsid, surat taqsid. Dia ada lagi kaedah yang antara yang dipakai, al-ijaratu al-muntahiyatu bit-tamlik. Jadi macam mana? Bayaran bulanan yang kita bayar kepada bank tu sebenarnya kita bayar sewa. Faham? Kita bayar sewa sampai last month tu, bulan last, dalam dia punya putaran ataupun perjalanan bayaran tu 9 tahun. Bulan terakhir tu, setelah kita membuat bayaran terakhir, maka barang itu menjadi milik kita. Itu dipanggil al-ijaratu, sewaan yang berakhir berkesudahan dengan pemilikan. Jadi kalau 9 tahun kita pakai, sebenarnya kita sewa kereta. Itu dibuat oleh bank kan? Dia akan tetapkan kadar sewa itu mengikut keuntungan yang dia nak capai. Dia capai berapa, di situlah dia akan ambil dalam sewaan. Cuma dibincangkan, boleh ke dia buat akad? Dalam akad masa mula-mula tu, setelah cukupnya 9 tahun, maka automatik bank menjual kepada pihak penyewa. Maksudnya cukup 9 tahun, automatik dijual. Automatik. Maksudnya kita tak perlu buat akad baru nanti masa selepas 9 tahun. Tak boleh. Faham? Itu dipanggil jualan secara ta'liq. Jualan mana boleh ta'liq? Satu ta'liq, satu lagi bertangguh.
Tu 9 tahun tu baru jadi jual tu. Akad buat sekarang. So tak betul cara tu. Cara dia bila dah cukup 9 bulan, last month tu kita buat agreement baru. Agreement jualan. Faham? Maka dia jual lah dengan harga RM1 ke contohnya. Nak bagi ada je dia punya akad. Dia tak boleh automatik berpandukan akad lalu 9 tahun lepas punya akad automatik je. Sebab benda dibuat secara auto berlaku kan. Kes orang bayar kepada bank, dia potong duit daripada akaun kita. Kita ada akaun dekat bank tu. Pihak apa? Pihak pembeli dah bayar habis. Dia bayar kat kaunter. Tapi bila kaunter tak update, maka dia masih potong lagi dalam akaun kita. Kita dah bayar habis, tapi dia masih potong lagi duit. Sebab apa? Benda yang potong tu dia panggil apa? Bahasa dia apa? Potong bulanan automatik tu auto debit kan? Dia boleh setting kan auto debit, potong. Jadi bila yang ni, yang kaunter lambat update, maka kita dikira masih ada hutang. Itu masalah guna auto ni. Saya tak ada guna auto, potong. Sebab dalam sistem bayar tak habis lagi. Kenapa? Lambat edit. Lambat apa? Lambat update. Jadi potong. Jadi orang tu pelik, kenapa duit dia macam kurang je. Rupanya bank masih potong lagi. Jadi bila jumpa dekat kaunter kata oleh kerana pihak tuan tidak maklumkan, maka pemotongan tu dikira sah. Macam tu pula. Bahkan kena tambah lagi. Jadi ada syarat-syarat yang soal komputer ni dia lurus bendul. Komputer tak pandai kan. Kita setting macam tu. Faham tak? Jadi tak betul lah. Atas dasar benda tu adalah perjanjian, selalu disebutkan orang, benda ni adalah perjanjian. Tak. Bukan asalkan benda itu adalah perjanjian maka benda tu valid segi syarak. Ada perjanjian tak betul pun. Perjanjian tu sendiri salah. Macam sebelum mahil amanah. Tapi marhun ni sebelum sampai waktu bayar dia amanah. Tapi bila dah sampai waktu bayar dia dhaman. Baca wa huwa qabla apa? Baca syarah. Itu pun kena tanda kan. Yang kata amanah-amanah tu sebelum mahil. Selepas mahil dia dah jadi dhaman. Seterusnya apa dia? Wa yusaddaqul murtahinu fi da'wat talaf. Jadi murtahin dibenarkan. Ini masalah balah pula. Murtahin ketika kita ingin mengambil barang kita, dia dakwa telah talaf. Dia dakwa. Sebab kalau dakwaan dia betul, dia tak perlu tanggung. Maksudnya dia kata barang kamu tu telah musnah, kan? Dia dakwa lah. Kalau dakwaan dia betul, dia tak perlu tanggung kemusnahan tu. Tapi masalahnya, betul ke? Adakah murtahin dibenarkan atas apa yang dia dakwa? Tapi ya dia itu ya amanah. Baca. Oleh kerana itu memang begitulah dia punya risiko ya amanah ni. Oleh kerana ya dia amanah, dia tak boleh nak disangka buruk. Jadi cara dia, kalau dia dakwa macam tu, hakim akan minta dia bersumpah. Dia sumpah bahawasanya demi Allah barang ini telah musnah, bukan dengan sebab kecuaian dia.
Kalau dia berani bersumpah, maka dia akan dibenarkan. Apa maksud dia dibenarkan? Kita tak akan ikat dia. Maksudnya dia tidak akan dipertanggungjawabkan, sebab dia amanah. Pihak rahim kena tahu murtahid itu dia amanah. Pada zahirnya dia akan menang kalau apa-apa kes yang melibatkan kemusnahan. Jadi carilah orang yang dia rasa betul amanah kan? Kalau orang tu dia kelentong, kalau kat mahkamah pun dia menang juga. Kalau dia itu jenis tak kisah nak sumpah palsu pun tak apa. Kemudian wala yusaddaqu, tapi dalam masalah pulang tak. Dia dakwa si Rahim datang menuntut, kemudian dia kata dia dah pulang kan. Jadi kes itu dibuat bang qadhi. Kes itu adalah antara murtahid dengan Rahim. Rahim mendakwa barang belum dipulangkan, murtahid mendakwa sudah dipulangkan. Jadi adakah, macam mana cara penyelesaian dia? Maka tidak dibenarkan akan murtahid dengan sumpahnya dalam perkara mendakwa apa? Mendakwa telah memulangkan, kerana al-aslu adamur raddi. Kerana asalnya belum pulang. Kita pakai kaedah asal pula. Kemudian sekarang masalah wati. Setelah dinyatakan marhun, murtahin, dia tidak ada hak pun guna pada barang marhun, tetapi dia gunalah. Dia guna, contohnya marhun itu adalah hamba, dia telah wati. Kalaulah wati itu berlaku tanpa syubhat. Tanpa syubhat itu maksudnya dia tahu benda itu tak boleh, dia sedar yang diwati itu adalah marhunah, itu dipanggil tanpa syubhat. Maka dia dikira zani, penzina. Faham? Apa maksud dia berzina? Dia boleh dikenakan hukuman zina, hukuman hudud. Kemudian dia telah melakukan wati, kemudian dia kata saya ingatkan, oleh kerana barang ni digadai pada saya boleh lah wati dia. Dia dakwa begitu, tidak diterima. Tak cukup untuk lepaskan diri. Bagus tu. Dalam undang-undang, ada undang-undang yang mana dalam hukum syarak pun sama, tahu ataupun tidak tahu tidak boleh menggugurkan denda. Faham? Contoh kan, satu orang dia langgar dia langgar had laju, kemudian dia telah disaman. Dia tak boleh guna hujah di mahkamah, saya tidak tahu bahawasanya tak boleh bawa laju lebih daripada itu. Tak boleh. Faham? Tak terpakai tu. Kita gugurkan itu sebagai uzur. Sebab kalau itu dijadikan uzur, mudahlah orang lepas. Betul tak? Mana lagi tahu betul ke dia tak tahu kan? Semuanya atas dia punya cakap. Jadi kalau benda itu boleh menjadi sebab dia digugurkan, maka hukuman atau undang-undang tu mudah dimanipulasi. Faham? Dia ada satu akta, dia panggil akta amla. Saya dah pernah sebut dulu. Amla, bukan amla yang tabligh. Akta amla. Dia digubalkan undang-undang ni untuk menyekat pembiayaan yang datang daripada luar, daripada pengganas ataupun membiayai pengganas. Akta amla. Maka dibuat satu undang-undang, sebarang kemasukan wang melebihi had tertentu yang ditetapkan lah, berapa puluh ribu, adalah dikira salah. Bas. Contohnya duit masuk ke akaun kita dari luar, dia panggil akta pengubahan wang haram. Akta amla ni atas lagi. Maksudnya bila duit masuk, kita tak ada proof duit ni masuk sebab apa, kita kira salah.
walaupun kita tak tahu duit itu masuk. Walaupun tak tahu. Faham? So masa pembelaan orang yang didakwa atas amla, pembela tak boleh guna apa? Pemegang akaun tidak mengetahui. Tak boleh. Maksudnya dikira asalnya salah kecuali dapat dibuktikan. Dia kira macam tu, bukan asalnya tak bersalah. Kan hukum asalnya tak bersalah sehinggalah boleh dibuktikan bersalah kan. Akta amla terbalik. Asalnya orang tu salah kerana ada duit luar masuk, sehingga dia berjaya membuktikan duit itu masuk secara sah. So kalau duit itu masuk, dia tak ada sebarang resit transaksi, tak ada sebarang proof duit ni masuk atas urusan apa, maka dia kira salah. Faham? Jadi tujuan dibuat tu supaya mudah nak apa? Nak dakwa orang tu. Kalau dia dakwa dia tak tahu, mungkin dia tahu tapi dia dakwa dia tak tahu. Kalau dia punya dakwa dah cukup untuk lepaskan dia, jadi mudahlah orang manipulasi dalam mahkamah nanti kan. Sebenarnya dibuat begitulah untuk menyekat keganasan. Contohnya kita transfer duit dan dikenal pasti akaun yang kita transfer tu adalah pengganas luar, Usayaf ke apa ke, maka kita dikira salah. Faham? Kalau salah, dia ada berlaku tangkapan kan. Okey. Dan akta itu juga boleh digunakan untuk aniaya orang. Boleh digunakan untuk apa? Menganiaya orang. Okey, baca seterusnya. Kalau dia ni baru masuk Islam, dulu je lama, tak tahu benda tu, dimaafkan. Kemudian apa dia? Tapi kalau dia wati, si Rahin izin, itu lain sikit hukum. Diterima dakwanya bahawasanya dia jahil. Sebab dia ingat ini tuan diizinkan. Mungkin hukum tu agak halus sikit. Yang tadi hukum jelas kan. Tanpa izin mana boleh, wati bukan hamba dia. Tapi ada izin, situ ada syubhat tu. Itu yang dimasukkan, ada syubhat. Ada syubhat kefahaman mungkin oleh kerana tuan diizinkan, boleh lah. Seperti mana barang-barang, kalau tuan diizinkan kita boleh guna kan. Jadi dia bertukar kat situ. Jadi hamba ini adalah barang kepada Rahim, diizinkan, maka maknanya saya boleh gunakan. So ada syubhat itu, dia tidak dikenakan hukuman zina. Baca? Tak ada. Dia ada kaedah kan, al-hududu tasqutu bisyubhat. Kaedah kan dalam fiqh. Hudud ni, hukuman hudud, dia akan gugur dengan sebarang syubhat. Seterusnya. Kemudian masalah mahar pula. Masalah mahar, kita akan belajar tapi tak sempat. Tahun depan dah tak ada minhaj kan? Ada minhaj? Tak ada. Kita buat juga kelas, luar kelas ke dalam kelas ke. Tahun ni kena habiskan jilid 1 ni. Masih ada tambah masa lagi ke? Dah 7 Ustaz lain. Habis dah? Ustaz masuk habis dah? Ada lah masanya. Berapa muka surat? 9. Jadi paling kurang jilid 1 habiskan. Kalau murur tak jadi apa? Fiqh tak boleh murur. Murur 1 hari boleh habis. Jelas, tapi jelas ringkas lah. Menjelaskan dengan ringkas. Masa kita belajar murur, Yaman kan, murur. Syekh jelaskan melalui hati.
Faham? Oleh hati. Dengan mulut, dengan hati. Okey. Itu pun murur pun 3 tahun tak habis. Dia bukan murur, memang cara belajar dia macam tu. Sebelum masuk kelas, pelajar dah baca semua. Faham tak? Jadi nak syarah apa? Dah besar dah. Yang tak faham je lah tanya. Faham? Itu Syekh ajar kita 2 tahun, bukan 3 tahun. Syekh belajar 3 tahun, kita belajar 2 tahun. Syekh belajar dengan ustaz dia 3 tahun. Okey. Jadi jelas, Syekh terangkan dengan hati. Faham dengan hati? Tak habis lagi ke? Pasal apa tadi? Masalah mahar. Nanti kita belajar dalam bab mahar. Mahar ni adalah iwadun daripada budak. Contohnya berlaku kes na'udzubillah rogol. Di sana kita akan ada dipanggil muhtaram tak muhtaram. Kalau persetubuhan itu berlaku suka sama suka, maksudnya zina, dua-dua zina, maka zaniah itu tidak berhak diberi mahar walaupun telah disetubuhi budak dia. Tapi kalau berlaku secara apa? Secara tidak rela, maksudnya rogol lah dalam bahasa kita, maka di samping pihak yang merogol tu kena hukuman zina, dia dikira zina. Dia je, maksudnya laki tu dikira zina, perempuan tak. Faham? Tapi kalau suka sama suka, dua-dua dikira berzina. Jadi dalam kes rogol tadi, maksudnya ikrah kan bahasa dia, maka pihak zani tu di samping dia kena hukuman hudud, dia juga dikenakan membayar mahar mithil. Sebarang pencerobohan terhadap mahar, terhadap budak, perlu dibayar mahar dengan syarat daripada pihak zaniah itu tidak rela. Kalau rela, maksudnya dia sendiri telah hadarkan diri dia sendiri. So dia kena bayar mahar. Ini standard punya hukum dalam bab nikah, cuma dibawa dalam bab gadaian. Di samping itu dia perlu membayar mahar. Cuma dalam undang-undang sivil, persetubuhan bawah umur semua dikira rogol. Bas, dia standard kan. Maksudnya pihak perempuan tu walaupun suka sama suka, dikira rogol. Jadi lelaki tu dicas atas rogol lah. Sebab dia tak ada undang-undang zina, tak ada. Sivil tak ada undang-undang zina. So kalau berlaku suka sama suka atas umur, dia tak ada undang-undang. Undang-undang syarak ada lah. Syarak tu berapa ringgit bayar. Undang-undang sivil tak ada. Jadi kira bawah umur, suka sama suka, kira rogol. Khalas. Subhanallah.